Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syam Taufik bin Samsudin. Nombor metrik 2191269. Hari ini saya nak menerangkan tentang konsultasi permohonan cerai ta'liq di bawah bahagian Jabatan Bantuan Guaman ataupun JBG. Sebagai pendahuluan, kita ketahui dahulu apa itu Jabatan Bantuan Guaman ataupun JBG. Jadi JBG ini adalah satu unit jabatan yang ditubuhkan di bawah bahagian hal ehwal undang-undang. Pegawai JBG pula tertakluk di bawah Akta Bantuan Guaman 1971. Untuk berkenaan cerai ta'liq ni, JBG mempunyai bidang kuasa untuk mendengar, memberi nasihat dan mengendalikan kes-kes di mahkamah. Ini berdasarkan jadual ketiga Akta Bantuan Guaman 1971 berkenaan dengan bidang kuasa Jabatan Bantuan Guaman untuk hal-hal berkaitan dengan perceraian, selepas perceraian dan sebagainya. Okey, selain daripada mengendalikan kes-kes di mahkamah, jadi JBG juga mempunyai kuasa untuk memberikan nasihat undang-undang kepada sesiapa sahaja. Seterusnya, apabila seseorang klien itu datang ke JBG, maka perkara pertama yang perlu dilihat ataupun dikenal pasti oleh pegawai JBG ini ialah melihat sama ada klien itu layak atau tidak untuk diberikan bantuan guaman. Jadi untuk mendapatkan bantuan guaman ni terdapat 3 kategori yang telah dikhususkan dengan bayaran-bayaran tertentu. Okey, yang kedua, dilihat sama ada klien ini warga negara ataupun bukan. Kalau warga negara memang layak untuk diberikan bantuan guaman. Kalau bukan warga negara, maka perlu mendapatkan kebenaran daripada Ketua Pengarah Jabatan Bantuan Guaman untuk diberikan bantuan guaman. Ini adalah hal untuk berkaitan dengan pengendalian kes-kes di mahkamah. Namun, JBG juga boleh memberikan khidmat nasihat kepada sesiapa sahaja sekalipun dia warga negara ataupun bukan. Seterusnya kita pergi kepada isu perceraian secara ta'liq. Sebelum itu suka untuk saya nyatakan di sini terdapat perbezaan antara pengesahan cerai ta'liq dan permohonan cerai ta'liq. Kalaulah pengesahan cerai ta'liq, ini lebih kepada lafaz-lafaz suami berhubung ta'liq yang selain daripada yang terkandung dalam surat nikah ataupun yang dilafazkan semasa akad nikah. Contohnya, suami berkata kepada isteri dia, kalaulah awak keluar dari rumah ini maka awak tertalak. Ataupun contoh lain, kalau awak masih bermain TikTok maka awak tertalak. Jadi lafaz-lafaz ni perlunya kepada pengesahan dahulu. Ini lebih kepada pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Dan permohonan cerai ta'liq ni pula adalah berhubung dengan pelanggaran lafaz suami dalam lafaz ta'liqnya yang dibacakan semasa akad nikah dahulu. Jadi inilah fokus kita pada hari ini berhubung dengan permohonan cerai ta'liq. Jadi permohonan cerai ta'liq ni tertakluk kepada Seksyen 50 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Apabila seorang klien datang ke JBG untuk mendapatkan khidmat nasihat ataupun bantuan guaman, maka siasatan perlu dilakukan terhadap isu ataupun masalah yang dihadapi oleh pemohon. Okey, pegawai JBG perlu tahu dahulu apa dia maklumat pernikahan pasangan tersebut. Sebab kalau nak failkan kes perceraian ni, maka perlu diketahui dahulu maklumat pernikahan pasangan tersebut yang merangkumi tarikh pernikahan mereka, di manakah mereka bernikah, di negeri manakah pernikahan tersebut didaftarkan. Contoh, kalau dekat wilayah persekutuan, maka boleh failkan kes di wilayah persekutuan. Dan antara lain, kita nak tahu juga latar belakang pernikahan tersebut, apa yang berlaku masa akad nikah tersebut, siapa yang hadir dari kalangan keluarga, sahabat ataupun orang lain. Berkaitan dengan lafaz ta'liq ni, setiap negeri berbeza-beza lafaz dia, tapi hampir sama dari segi makna dia, yang mana istilah yang digunakan adalah berbeza, tapi dari segi tujuan dan matlamat adalah sama. Yang pertama, dilihat sama ada si suami ini tinggal atau tidak bersama isteri dia. Maknanya pasangan ini tinggal bersama ataupun tidak. Sama ada si suami meninggalkan isteri dia selama tempoh 4 bulan berturut-turut. Yang kedua, si suami gagal memberikan nafkah dalam tempoh 4 bulan qamariah berturut-turut tanpa wakil. Ataupun yang ketiga, sama ada si suami berjanji untuk tidak memudaratkan isteri dia seperti memukulnya. Jadi jika berlaku salah satu daripada 3 perkara ini, maka isteri boleh membuat aduan kepada mahkamah dan mahkamah boleh menyiasat
mengesahkan berlaku pelanggaran lafaz ta'liq tersebut, dan barulah mahkamah boleh mensabitkan berkenaan lafaz ta'liq tersebut. Seterusnya kita nak tahu sama ada isteri dengar atau tidak yang suami dia ini lafazkan ta'liq. Masa suami membaca lafaz ta'liq, isteri ni dengar ataupun tidak. Isteri ni dengar atau tidak lafaz ta'liq itu. Sebab macam mana nak, kalau tak dengar, macam mana isteri ni nak sahkan yang suami dia ni dah langgar lafaz ta'liq? Macam mana isteri nak maklumkan kepada mahkamah yang suami dia ni dah langgar lafaz ta'liq? Okey. Seterusnya, adakah isteri itu dengar dan faham lafaz ta'liq suami dia? Sebab kita khawatir yang dia ni dengar tapi dia ni tak faham lafaz ta'liq suami dia. Jadi dia perlu faham lafaz ta'liq suami dia. Sebab kalau dia faham, barulah dia tahu apa yang dia nak mohon sebenarnya di mahkamah. Selain itu, kita nak tahu juga semasa lafaz ta'liq itu dibacakan, isteri ni berada di mana. Contoh kalau di rumah di kampung, setelah akad nikah dijalankan, ketika suami nak bacakan lafaz ta'liq, isteri ni masih berada dalam bilik, bukan berada depan suami. Jadi semua perkara-perkara ini adalah penting bagi isteri, yang mana dia perlu tahu, lihat dan dengar dan faham, dan berada depan suami semasa suami melafazkan lafaz ta'liq tersebut. Okey, selain itu kita perlu tahu juga siapa lagi saksi yang mendengar suami ini melafazkan lafaz ta'liq. Adakah dari kalangan keluarga? Biasanya walilah yang dengar jelas dan faham lafaz ta'liq yang dibacakan oleh suami itu. Seterusnya, pegawai JBG perlu tahu ataupun lihat kepada surat nikah isteri tersebut, pasangan tersebut. Nak tengok sama ada wujud tak wujud lafaz ta'liq tersebut. Nak tengok sama ada suami ada tak sign sebagai pengesahan lafaz ta'liq tersebut. Sebab lafaz-lafaz ta'liq bagi setiap negara ni yang saya katakan tadi berbeza. Jadi kita nak tengok satu persatu bahagian mana yang boleh kita gunakan untuk permohonan lafaz ta'liq tersebut. Sama ada adakah suami ini meninggalkan isterinya selama tempoh 4 bulan qamariyah berturut-turut, ataupun suami gagal bagi nafkah dalam tempoh 4 bulan qamariyah berturut-turut, ataupun sama ada suami mendatangkan kemudaratan kepada isteri yang boleh disabitkan dengan permohonan lafaz ta'liq. So, benda-benda ni kita nak tengok satu persatu. Kita perlu tengok satu persatu dari segi dia punya tempoh perkahwinan. Perkahwinan tu wujud atau tidak, bilakah dia menikah. Nak tengok sama ada tempoh 4 bulan qamariyah itu lebih ataupun tidak. Sama ada wujud lafaz ta'liq itu sebab suami tinggal ke, suami tak bagi nafkah ke, ataupun suami pukul. Okey, seterusnya kita dah tengok dah lafaz ta'liq itu wujud tak wujud, sahih atau tidak, suami tanda tangan, betul tak dia ada lafaz talak. Barulah kita boleh tengok apa sebenarnya masalah yang berlaku. Yang mana saya nyatakan tadilah, sama ada dia tinggal suami dalam tempoh 4 bulan berturut-turut, dalam tempoh 4 bulan tu juga suami gagal bagi nafkah, ataupun suami memukul isteri yang mendatangkan kemudaratan kepada isteri. So, tiga-tiga perkara ni kita nak tahu mana satu yang menjadi masalah kepada pemohon, sebab kita nak fokus satu persatu, ataupun ketiga-tiga sekali tak jadi masalah. Sebab tiga-tiga perkara ni kita boleh mohon untuk perceraian, mohon untuk permohonan cerai ta'liq di mahkamah. So, pegawai JBG ni nak tahu yang pertama, apa yang berlaku dengan lafaz ta'liq tersebut. Adakah suami dah langgar lafaz ta'liq yang dilafazkan masa akad nikah tu? Apa yang suami dah buat? Suami tinggal ke? Suami tak bagi nafkah ke? Suami pukul ke? Kita kena tahulah isu dia. Dapat tahu isu, barulah kita boleh fokus alasan untuk permohonan cerai ta'liq. Sebab yang buat pengesahan cerai ta'liq ni adalah mahkamah. Kita kena tengok satu persatu. Okey, kita tengok satu persatu berkenaan dengan suami meninggalkan isteri dalam tempoh 4 bulan berturut-turut. Jadi, yang pertama, semenjak bila suami dia tinggalkan dia? Kalau sehari, seminggu, sebulan, tak jadi masalah. Dia kena 4 bulan berturut-turut. Dia tak boleh skip 2 bulan pertama, suami keluar, lepas tu dia balik, lepas tu 2 bulan seterusnya, suami keluar. Dia tak boleh sambung. Dia kena 4 bulan berturut-turut. Kalau disambung, maksudnya kena kira pada awal. Seterusnya, kita nak tahu dalam tempoh 4 bulan tu isteri ni ada tak tinggal kat mana-mana. Kalau isteri tinggal kat kampung, suami di rumah. Bila isteri balik, suami pula tak ada. So, kita tak tahulah benda tu, sama ada isteri tu tinggal kat mana semasa waktu tersebut. Okey, seterusnya kita nak tahu apa yang berlaku. Apa yang berlaku sampai suami dia tinggalkan dia.
ada pergaduhan ke, tiba-tiba suami hilang ke. Sebab tu suami keluar rumah, isteri nampak tak suami dia tu keluar rumah. Sebab keluar rumah isteri ada, balik rumah isteri tak ada, barang pun tak ada. Jadi kita nak tahulah betul ke suami dia tinggalkan dia. Perlu tahu juga isteri ni tahu tak suami dia ni pergi ke mana. Ada tak isteri ni call tanya suami dia pergi ke mana. Lepas tu semenjak suami tak balik-balik ni, ada tak dia balik semula. Macam saya cakap tadilah, seminggu 2 je keluar, lepas tu dia balik semula ke rumah. Okey, seterusnya pegawai JBG nak perlu tahu juga, bila suami dah keluar tak balik-balik ni, ada tak usaha dari pihak pemohon untuk mencari suami dia. Kalau dah seminggu suami tak balik, pernah tak cari suami? Kalau pernah, cari di mana? Okey, seterusnya kita nak tahu juga, selepas suami tu keluar rumah, ada tak isteri ni berhubung dengan suami? Contoh macam telefon ke, WhatsApp ke, SMS ke, tanya. Kita nak tahu benda tu semua. Dan seterusnya, dalam tempoh suami dia tinggalkan dia tu, pernah tak isteri ni pindah ke tempat lain, tempat mana-mana? Sebab mungkin masa isteri ni pindah, suami ni pulang semula ke rumah, tapi dia tak ada kat rumah. Ataupun isteri ni memang ada niat untuk tinggalkan suami, ataupun ada sebab lain, kita tak tahu benda tu semua. Okey, seterusnya nak tahulah yang suami ni tinggalkan isteri ni, tahu tak rumah keluarga isteri. Sebab mungkin masa suami tinggalkan isteri ni berpindah ke rumah keluarga dia. Dan kita nak tahu, pernah tak isteri ni berhubung dengan keluarga suami, ataupun majikan, ataupun rakan-rakan suami, bertanya suami bila tak jumpa, bila tak balik ni, tanya ada tak suami dia balik. Sebab kita nak tahu sebab apa suami dia ni keluar tak balik-balik. Ada tak usaha daripada pihak isteri untuk mencari suami dia. Selain itu, boleh juga isteri ni refer kepada penjara, bertanyakan suami dia. Sebab barangkali suami dia ni dipenjarakan, dan atas alasan atas kesalahan yang isteri dia ni tak maklum pun. So kita akan tanya, betulkah isteri ni pada pendapat dia, betul tak yang suami dia ni dah langgar lafaz taklik dalam surat nikah tersebut. Sebab isteri nak mohon cerai ni, so isteri ni kena pastikan yang betul-betul yang suami dia ni dah langgar lafaz taklik masa akad nikah dulu. Pegawai JBG juga boleh bertanya, siapa lagi yang tahu suami dia ni melanggar lafaz taklik. Sebab kita nak dapatkan maklumat siapa yang tahu, sebab nak jadikan orang yang tahu ni sebagai saksi dalam perbicaraan di mahkamah. So nak tahulah yang saksi ni macam mana dia boleh tahu. Dia lihat sendiri ke, ataupun dia dengar cakap, ataupun dia memang lihat dengan mata sendiri yang isteri ini memang survive sendiri selepas suami dia ni tinggalkan dia. Jadi maklumat-maklumat ni adalah maklumat yang berhubung dengan maklumat yang perlu diambil berkaitan dengan isteri ditinggal langsung oleh suami selama tempoh 4 bulan berturut-turut. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu yang kedua, iaitu suami tak bagi nafkah dalam tempoh 4 bulan qamariyah berturut-turut kepada isteri, seperti mana yang dilafaz suami dalam akad nikah tersebut. Perkara pertama yang nak ditanya ialah, semenjak bila suami dia ni tak bagi nafkah? Lepas tu kena tahu gak apa sebab suami tak bagi nafkah. Sebab sakit ke, sebab dipenjara ke? Mungkin ahli waris boleh datang wakil bagi nafkah. Nak tahulah apa halangan-halangan yang menyebabkan suami ini gagal bagi nafkah kepada isteri dia. Pegawai JBG juga boleh bertanya, apakah pekerjaan suami sewaktu bernikah dulu? Kali terakhir suami bekerja, kalau tak bekerja, semenjak bila tak bekerja, ataupun memang pernah bekerja tapi dibuang kerja. So bila suami dah tak bekerja ni selama tempoh 4 bulan qamariyah berturut-turut, bagaimana isteri ni menanggung nafkah diri, nafkah anak-anak? Dah suami tak bagi nafkah, apakah korinah-korinah yang menjadi penyebab dia? Sebab isteri nak makan minum macam mana kalau suami tak bagi nafkah? Kalau andai kata kalau isteri ni bekerja, berapa pendapatan dia sebulan, dan apa yang ditanggung setiap bulan? Kita kena tahu semua tu. Sebelum ni bagaimana puan menanggung nafkah diri puan? Bagaimana puan menanggung nafkah puan? Sebelum suami tak bagi nafkah, macam mana puan tanggung nafkah diri puan? Ataupun suami ada bagi nafkah sebelum ni, tapi setahun 2 lepas tu suami dah tak bekerja,
suami tak bekerja, puan tak dapat nafkah. Kalau suami ada bekerja dulu, kalau suami ada bagi nafkah dulu, macam mana dia buat? Macam mana, berapa yang dia beri setiap bulan? Sebab semua ni kita nak tahu dan kita nak relatekan dengan kegagalan suami ini dalam memberi nafkah. So, bila isteri dah tak dapat nafkah daripada suami dan isteri sendiri yang tanggung nafkah diri sendiri dan anak-anak, ada tak isteri menerima apa-apa bantuan daripada mana-mana pihak? Ada tak pihak mana-mana menghulurkan bantuan kepada isteri ini? Seterusnya, kita perlu tahu apakah kesan pada isteri ini bila dia dah tak dapat nafkah daripada suami selama tempoh 4 bulan berturut-turut. Sama ada dia tertekan ke, dia terpaksa meminjam ke, ataupun dia terpaksa melakukan perniagaan sendiri. Sebab selama ni suami yang bagi nafkah, suami yang bekerja. Jadi bila suami tak bekerja, dia pula yang perlu bekerja. Itu semua adalah kesan dia. So, dalam tempoh perkahwinan pun kita boleh tanya sebenarnya, pernah tak minta nafkah kepada suami kalau suami tak bagi nafkah? Kalau pernah minta, apa respon suami? Sebab kita nak tahulah apa respon suami, apa sebab suami ni tak bagi nafkah. Sebab kemungkinan lah ada setengah suami ni dia tak bagi nafkah kepada isteri atas alasan isteri dia ni dah bekerja. Lebih-lebih lagi kalau pendapatan isteri dia ni lebih tinggi daripada suami dia ni. Kita nak tahulah itu kemungkinan, ataupun kemungkinan memang suami dia ni kedekut, memang langsung tak nak bagi nafkah. Okey, dan seperti biasa kita nak tahu, ada tak sesiapa yang tahu masalah yang dihadapi oleh pemohon? Mungkin dia ada cuba untuk meluahkan perasaan dia pada keluarga ke, macam mana keluarga boleh tahu? Mungkin keluarga tahu sebab apa? Sebab jika bila suami dah tak bagi nafkah ni, isteri ni kerap datang menjumpa keluarga untuk minta duit dan sebagainya lah. Jadi berkaitan dengan nafkah ini, ia adalah satu perkara yang penting dan wajib bagi suami untuk diberikan kepada isteri. Berkaitan dengan kegagalan suami memberi nafkah kepada isteri ini, salah satunya akan menyebabkan gugurnya talak dan mensabitkan talak yang telah dilafazkan, yang telah dibuat berdasarkan lafaz ta'liq yang dilafaz masa akad nikah dahulu. Jadi semua perkara-perkara ini penting untuk difailkan permohonan cerai ta'liq atas alasan kegagalan suami memberi nafkah kepada isteri selama tempoh 4 bulan berturut-turut. Okey, seterusnya kita pindah kepada isu yang ketiga yang berkaitan dengan lafaz ta'liq semasa akad nikah dulu, iaitu isu pukul. Jadi isu pukul ataupun mudaratkan isteri lah. Dalam lafaz ta'liq setiap negeri ni dia ada 3 sebab berkaitan, dan ada setengah negeri 2 sebab yang berkaitan. Contohnya macam dekat negeri Sembilan, 2 sebab yang berkaitan, iaitu ditinggal suami dan tak bagi nafkah kepada isteri selama tempoh 4 bulan berturut-turut. Dan tu maksudnya sebab yang berkaitan. Dan ada setengah negeri mempunyai 3 sebab, iaitu ditinggal suami tak bagi nafkah, atau suami tak bagi nafkah, atau suami pukul. Okey, berkaitan dengan pukul ni, ia subjektif lah. Macam mana dipukul, perlu dijelaskan keadaan dipukul, perlu dijelaskan. Seterusnya, di mana kejadian pukul tu berlaku, di rumah ke, di pasaraya ke, ataupun dalam kereta. Lepas tu nak tahu juga macam mana suami ni pukul. Suami ni pukul dengan tangan ke ataupun dengan kayu, macam mana dia pukul. Tahu juga sebab apa suami ni pukul. Takkan tiba-tiba duduk diam macam tu je, tiba-tiba isteri ni kena pukul. Okey, dan kita nak tahu juga kekerapan isteri ini dipukul. Adakah setiap hari dia dipukul, setiap minggu, setiap bulan, ataupun jarang sekali dipukul. Kekerapan ni kita perlu pastikan untuk kita tahu sama adakah pukul ni sebenarnya menjadi habit bagi suami. Seterusnya kita nak tahu, bila puan ni dah dipukul, bila isteri ni dah dipukul, apa tindakan dia? Sama ada dia ni berdiam diri ataupun dia membalas balik sebab dia nak mempertahankan diri dia. Jadi kita nak tahulah apa tindakan dia. Okey, jadi bila isteri ni dah dipukul, jadi tindakan yang perlu dia ambil adalah membuat perawatan susulan. Kita nak tahulah apa kesan pada tubuh akibat dipukul, apa kesan fizikal pada tubuh badan dia, ada lebam ke tidak, ada laporan perbuatan cakap apa, kesan pada diri, patah ataupun bengkak,
Ada tak rawatan susulan yang diterima, kita nak tahu juga. Dan seterusnya, tindakan yang perlu dibuat adalah membuat laporan polis. Jadi setelah membuat laporan polis, kita perlu tahu apa tindakan pihak polis. Kebiasaannya ini tindakan yang segera daripada polis, sebab isu suami pukul isteri ini melibatkan isu keganasan rumah tangga. Kita tahu juga sama ada tangkapan telah dibuat kepada si suami ini. Dan kemungkinan bagi pihak isteri ini, dia ada terima rawatan psikiatri. Mungkin dia jadi stres, tekanan mental akibat kerap dipukul oleh suami. Laporan itu semua membantu membuktikan bahawa si suami ini telah mendatangkan kemudaratan kepada isteri ini. Pukul ni tuan-tuan, dia lebih kepada fizikal sebenarnya, tapi dia memberi kesan kepada diri dan mental bagi isteri ini. So kita nak tanyalah, sekarang ni masih tinggal dengan suami ataupun tidak, ataupun tinggal berasingan, ataupun sebab kalau tinggal bersama takut nanti suami pukul dan mendatangkan kecederaan yang lebih teruk. Seterusnya nak tahu juga, pernah tak isteri ni bincang dengan suami sebab apa dia kena pukul, ataupun merayu pada suami supaya jangan pukul, ataupun cakap kat suami kalau pukul nanti akan menyebabkan jatuhnya talak. So ada tak bincang dengan suami perkara-perkara ini? Benda-benda ni perlu tahulah demi kemaslahatan isteri, bimbang kemudaratan yang lebih teruk. Okey, selain daripada itu, bila berlaku kejadian pukul ini, kita nak bawa kes ni kepada mahkamah. Kita perlukan saksi, supaya siapa saksi yang melihat isteri ini dipukul, siapa yang nampak, siapa yang nampak, siapa yang tahu, siapa yang dengar. Mungkin jiran sebelah yang dengar, sebab asyik terdengar orang terjerit-jerit. So semua perkara-perkara ini menjadi sebagai bukti kepada mahkamah bahawa suami telah melanggar lafaz taklid. So plaintiff kenalah yakinkan kepada mahkamah bahawa suami dia ni dah langgar lafaz taklid dengan kemukakan bukti-bukti yang ada, dokumen-dokumen yang ada, laporan-laporan perbuatan dengan saksi-saksi yang melihat. Mahkamah perlu mengesahkan sebelum mensabitkan telah berlaku pelanggaran lafaz taklid tersebut. So seterusnya pegawai JBG boleh mencadangkan tindakan, memberikan nasihat ataupun mencadangkan kes ini supaya difailkan di mahkamah untuk pemfailan kes secara taklid, sama ada akibat ditinggal suami gagal bagi nafkah ataupun suami pukul. So apabila kes itu difailkan di mahkamah di bawah Seksyen 50 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, ini khusus untuk wilayah persekutuan, maka kes itu perlu dibicarakan, sebab mahkamah perlu menyiasat sebelum melakukan sebarang sabitan. Yang pertama, mahkamah perlu mengesahkan sama ada lafaz taklid itu wujud ataupun tidak. Misalan kalau kata pasangan tersebut berkahwin di luar negara dan membuat pengesahan pernikahan di Malaysia dan mendaftarkan pernikahan di pejabat agama, lafaz taklid itu memang ada, cuma dibacakan atau tidak, itu yang kita tak pasti. Jadi lafaz taklid itu perlu dipastikan sama ada wujud ataupun tidak. Kalau tak wujud, bolehlah rujuk di pejabat agama untuk mendapatkan pengesahan, mendapatkan maklumat bahawa ada tak suami ini melafazkan lafaz taklid semasa akad nikah dulu. Jadi maklumat ni boleh dah didapatkan di pejabat agama dan mereka akan mengeluarkan laporan berkenaan perkara tersebut. So mahkamah kena sahkan wujud tak lafaz taklid tersebut, wujud tak pelanggaran lafaz taklid tersebut. Kalau wujud, itu yang perlu dibuktikan, sama ada ditinggal, suami gagal beri nafkah selama tempoh 4 bulan qamariyah berturut-turut ataupun suami pukul. Tugas mahkamah perlu mengkritik, mahkamah perlu menyelidik, menyiasat, mendengar dulu keterangan, barulah mahkamah mempertimbangkan. Sebab dalam lafaz taklid dekat hujung-hujung tu ada beritahu apabila isteri ini mengadu kepada mahkamah berhubung pelanggaran lafaz taklid dan mahkamah mensabitkan berlakunya pelanggaran lafaz taklid tersebut, isteri membayar RM sebanyak RM10 kepada mahkamah biasanya, dan mahkamah akan mensabitkan perceraian taklid tersebut secara bain tebus talak. Biasanya mahkamah akan mensabitkan lafaz taklid tersebut dengan perceraian secara khuluk, yakni tebus talak.
Kalau dulu RM RM1, sekarang ni RM RM10 je, depend kepada negeri-negeri. So pembayaran tebus talak tu sebenarnya adalah sebagai bayaran sebagai tebus talak berhubung pelanggaran lafaz ta'liq suami. Bayaran itu sepatutnya dibayarkan kepada suami, diibaratkan sebagai tebus talak. Bila mana mahkamah telah mensabitkan telah berlakunya pelanggaran lafaz ta'liq, isteri membayar RM RM10, barulah mahkamah mensabitkan perceraian itu secara bain akibat pelanggaran lafaz ta'liq. Dalam lafaz ta'liq itu dah dinyatakan secara jelas, so mahkamah akan refer kepada lafaz tersebut dan membuat sebarang keputusan berdasarkan lafaz tersebut. Jadi itulah sekian daripada saya. Itulah sedikit perkongsian berkenaan dengan konsultasi perceraian ta'liq. Moga-moga memberi manfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.